Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan penyerahan diri pada Allah Ta'ala mempunyai 3 tingkat, iaitu tawakal, taslim dan tafwid. Orang yang tawakal adalah orang yang merasa tenang dengan janji Allah. Orang yang taslim adalah orang yang merasa cukup dengan ilmunya. Dan orang yang tafwid adalah orang yang rela dengan hukumnya. Oleh kerana itu, tawakal adalah permulaan, taslim adalah pertengahan, tafwid adalah akhir. Ustaz Abu Ali Daqqaq juga pernah ditanya tentang tawakal. Dia menjawab, makan tanpa tamak. Yahya bin Mu'az mengatakan, pakaian bulu domba ibarat kedai, perbicaraan tentang zuhud ibarat perusahaan, pekerjaan, kedatangan kafilah ibarat sesuatu yang nampak. Semua saling bergantungan. Dalam satu cerita, seorang laki-laki datang kepada Shibli. Dia mengeluh kerana terlalu banyak keluarga. Shibli mengatakan, pulanglah ke rumahmu. Dan siapa yang rezekinya tidak diserahkan kepada Allah Ta'ala, maka singkirkan dia darimu. Sahal bin Abdullah mengatakan, dan siapa mencela gerakan ibadat, maka dia mencela sunnah. Dan siapa mencela tawakal, maka dia mencela iman. Ibrahim bin Khawas mengatakan, suatu hari saya berada jalan di Mekah. Saya melihat orang yang kasar. Apakah engkau jin atau manusia? Tanya saya. Saya adalah jin. Kau hendak ke mana? Saya hendak ke Mekah. Apakah engkau tidak membawa bekal? Ya, saya berpergian bersama orang yang tawakal. Apakah tawakal itu berpegang teguh kepada Allah? Ibrahim bin Khawas selalu mempertajamkan tawakalnya. Dia membawa jarum, benang, wadah air kecil dan potongan kain atau gunting. Dia ditanya, wahai Abu Ishaq, salah satu daripada nama panggilannya, kenapa engkau membawa ini sedang engkau tidak membawa apa-apa? Ini merupakan perumpamaan tawakal yang tidak akan rosak. Dan Allah Ta'ala memberikan bahagian pada kita. Orang fakir hanya membawa satu pakaian. Terkadang pakaian itu robek. Bila dia tidak membawa jarum dan benang, maka auratnya akan kelihatan dan solatnya akan batal. Dan bila tidak membawa wadah air, di bekas air, maka bersucinya akan batal. Apabila engkau melihat orang fakir tanpa membawa wadah air kecil, jarum dan benang, maka perhatikanlah ketika dia solat. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, tawakal sifat orang mukmin, taslim sifat para wali, dan tafwid sifat orang yang bersatu dengan Allah, muwahhidin. Demikian juga tawakal sifat orang awam, taslim sifat orang khawas, orang khusus, dan tafwid sifat orang yang khawasul khawas. Khawasul khawas, dan khususnya khusus. Oleh kerana itu dia mengatakan tawakal sifat para Nabi, taslim sifat Nabi Ibrahim, dan tafwid sifat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi bicara kita tentang hakikat tawakal, makna dan definisi serta terjemahan dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan seharian kita dalam menghadapi segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tawakal menjadi suatu kebergantungan yang mutlak yang menjadikan manusia senantiasa berani dan kuat, tidak berputus asa dengan kehidupan, sentiasa melihat nur dan cahaya daripada Allah Ta'ala, sentiasa melihat harapan dan tidak pernah merasa lemah dan tidak pernah terhina dengan sifat tawakal kepada Allah SWT. Bila Allah Ta'ala hendak memuliakan seorang hambanya, maka dipakaikan kepadanya pakaian tawakal. Maka dengannya menjadi benteng pada segala masaib, musibah-musibah duniawi dan kesedihan-kesedihannya dan segala takallubatnya atau segala apa yang disebut sebagai turun naiknya
atau pusingan-pusingan dunia. Maka dengan pakaian tawakal yang mesti dipakai oleh orang-orang yang beriman, menjadikan mereka terjaga maruah agama dan nampak kekuatan mereka yang sebenar. Kerana kekuatan manusia itu bukan terletak pada ukuran fizikalnya, atau pada harta, atau pada senjata, atau pada pengaruh yang ramai. Tapi kekuatan itu pada hati yang bergantung pada Allah, yang ditawakal. Maka ini hakikat yang Allah SWT ciptakan manusia dan jadikan manusia supaya mereka sentiasa merasakan dekatnya Allah dengan mereka. Kerana orang yang tawakal akan merasa jauh dengan makhluk dan dekat dengan pencipta. Manakala orang yang tidak bertawakal, dia akan rasa dekat dengan makhluk dan jauh daripada pencipta. Dan manusia bila dekat dengan makhluk, mereka akan dibiarkan, mereka akan dihina. Tapi bila dekat dengan Allah SWT, mereka akan dimuliakan. Dan mereka akan diberikan kegembiraan. Para ulama ketika mana membicarakan tentang kalimah-kalimah pergantungan pada Allah, mereka membahagikan pada 3. Yang pertama dinamakan tawakal, yang kedua dinamakan taslim, yang ketiga dinamakan tafwid. Ketiga-tiga perkataan ini memberi maksud tawakal secara umum. Namun bila kita mendetailinya, bila kita cuba menghalusinya, maka dia ada perbezaan. Kalau kita sebut tawakal, serah pada Allah. Kalau sebut taslim, juga serah pada Allah. Kalau kita sebut tafwid, juga makna serah pada Allah. Ketiga kalimah ini, Allah menjanjikan dengan satu perkataannya. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah akan cukupkan kamu. Allah akan peliharakan kamu. Kerana Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kalau kita sebut perkataan tawakal, apa maksud tawakal secara lebih detail? Kita dah kata 3 perkataan ini makna sama. Secara umum. Kalau seorang berkata saya tawakal pada Allah, saya taslim pada Allah, serah pada Allah, saya tafwid kepada Allah. Tapi bila pergi pada detail, tawakal artinya percaya pada janji Allah. Tetapi bila kita sebut janji, bila kita berkawan dengan orang-orang yang baik, antara benda yang menjadikan kita masih berpegang dengan dia, dengan janji dia. Janji dia. Tetapi bila kita sanggup beri hutang banyak pada orang, kerana janjinya. Dia janji dia akan bayar. Kita pun bagi. Kita, seorang isteri sebagai contoh, dia sanggup menerima pinangan seorang lelaki kerana janjinya. Dan sebagaimana seorang lelaki memperisterikan seorang isteri kerana janjinya. Manusia diikat oleh janji. Makin tinggi kepercayaan kita pada seseorang, makin tinggilah perjanjian kita dengan dia. Makin besar perjanjian kita dengan dia. Perjanjian besar. Ini perjanjian melibatkan harta dan nyawa. Kata orang yang bertawakal, dia percaya pada janji Allah. Bahawa setiap apa yang dibelanjakan pada jalan Allah, setiap apa yang diletakkan pada jalan Allah, berupa harta, hatta nyawa, akan diganti oleh Allah. Adapun nyawa Allah ganti kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan kita tahu kehidupan yang baik itu ialah kehidupan di akhirat. Waladarul akhirati lahiyal hayawan. Dan negeri akhirat itulah tempat kehidupan sebenar. Allah gantikan kehidupan akhirat. Bila Allah Ta'ala menyebut, wala taqulu liman, jangan kamu mengatakan kepada orang-orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu ingat orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Mereka hidup. Di sisi Tuhan mereka, mereka dapat rezeki. Maka orang beriman meyakini janji ini. Bukan sekadar mereka akan berikan seluruh harta, buahkan nyawa. Ini tawakal. Percaya pada janji Allah. Manakala kalau kita sebut perkataan taslim, apa itu taslim?
Iaitu orang yang yakin kepada ilmu Allah. Tetapi bila kita sebut yakin kepada ilmu Allah, tenang dengan ilmu Allah, apa maksud? Tetapi kita lapar. Bila kita tahu orang ni tahu tentang kita, kita tak perlu beritahu saya lapar. Dia secara auto angkat makanan. Tetapi kita penat. Bila kita berhadapan dengan orang dekat dengan kita, yang kenal kita, kita tak perlu beritahu kita penat. Dia tengok muka, dia tahu penat. Dia pun terus bagi kita katil ataupun bagi kita tilam, bantal. Tidur, nampak penat tu, tidur. Ilmunya cukup. Tak perlu kita beritahu apa-apa. Ini namanya taslim. Allah tahu. Jadi kalau saya katakan kita berjalan orang baik-baik, kita tak perlu beritahu lapar, kita tak boleh beritahu kita nak kencing, kita tak perlu beritahu kita nak tidur. Sebab dia kenal kita. Umpama seorang ibu kenal anak-anak dia. Dia tahu dah bila anak dia mengantuk, bila anak dia lapar, bila anak dia mengajuk, dia tahu semua. Dia besarkan budak ni daripada kecil. Dia tahu budak ni, dia tahu anak dia, kita ni, tuan-tuan ada anak-anak. Anak-anak ni tak perlu beritahulah, lapar ke tak lapar, kita tahu ini memang masa dia makan. Kita pun siapkan makan. Kita tahu dia selera tak selera. Dia tak perlu beritahu, mak selera lah, umi selera lah. Kita tahu macam mana dia selera. Tetapi orang yang taslim cukup. Dia yakin pada ilmu Allah tentang diri dia. Allah tahu tentang saya. Allah tahu kelemahan saya. Tetapi bila Allah datangkan ujian, dia tak kata beratnya ujian. Kerana dia tahu, Allah tahu kemampuan dia memikul ujian ini. Allah tahu. Kerana Allah Ta'ala tak akan beri ujian sesuatu yang kita tak mampu. Kerana ini janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita melainkan apa yang kita mampu. Dan setiap orang kemampuannya berbeza. Tidak benar kita tengok sahabat kita di Palestin ujiannya berat. Kerana Israel dengan aiming atau target dia untuk jadikan bumi Gaza ini rata. Habis bangunan. Mereka nak buang semua, nak hancurkan semua. Tetapi apa yang dilalui oleh saudara kita tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa bahan bakar, mereka buat. Memang kita nak buat berat. Berat kerana kita bukan dalam kelompok yang punya kemampuan itu. Allah bila menguji hamba-Nya, maka Allah Ta'ala mengetahui kemampuan hamba-Nya. Kadang-kadang kita dengar saudara mara kita, kawan-kawan kita, yang kematian 5 anak sekaligus. 6, 7 anak. Kita tengok dia berat. Tapi ketika mana Allah uji dia, Allah Maha mengetahui kemampuan dia. Sama juga ujian kena kat kita. Sebagian ujian kena kat kita, orang nampak beratnya ujian awak. Saya bila tengok ujian awak, saya nak mati. Saya nak mati. Tapi saya tengok masih awak tersenyum kuat. Apakah kerana dia kuat? Bukan. Kerana Allah menguji sesuatu dengan sifat rahmat Allah. Sesuatu yang pada ilmu Allah mengetahui kemampuannya. Dan kemampuan ini akan menjadi lebih mulia bila benar tawakalnya pada Allah. Lepas tu kalau tuan-tuan sembang, cakap dengan semua orang, ujian kita berbeza. Beza. Berdasarkan kemampuan yang Allah Ta'ala ciptakan pada kita. Ada orang diuji tak ada harta. Sampai tidur bawah jambatan, tidur dalam kereta. Dalam ujian, kita nampak berat. Sebab kita tak pernah lalu benda tu. Tapi, dia ni Allah dijadikan mampu menghadapi ujian. Ilmu Allah mengetahui. Ada orang kita dengar ujiannya, mak ayah tak ada daripada kecil. Dah yatim. Yatim piatu. Kita tak. Kita sampai umur 50, mak ayah ada lagi. 60, mak ayah ada lagi. Ada setengah orang tak diuji begitu. Mak ayah dia ada. Walaupun dia umur 60 tahun. Ada orang tak sempat umur 20, mak ayah dah tak ada. Tengah sekolah lagi, mak ayah tak ada. Yang ada mak ayah nampak macam berat ujiannya. Allah mengetahui tentang kemampuan. Lepas tu tuan-tuan jangan bandingkan kita dengan orang lain. Jangan bandingkan. Dan Allah tidak menguji sesuatu yang saya katakan berat kepada kemampuan orang tu. Bagi setengah yang tidak kena dirasa berat. Sebab dia bukan ahli yang diuji begitu. Namun, bila Allah uji hamba, Allah janji Allah akan bantu. Allah tolong. Dia tak macam cikgu beri periksa. Cikgu tak tolong. Dia beri soalan susah-susah, suruh kita jawab. Lepas tu dia failkan kita. Sebab dia cuma tolong sebelum tu je, bagi kelas tambahan tuition. Lepas periksa dia tak layan.
Mana boleh beritahu. Dia biarkan kita gagal. Dia tak boleh buat apa-apa. Itu peraturan. Tapi Allah tidak begitu. Allah waktu diuji kita, dibantu. Kita duk tengok adik-beradik tolong kita. Tak, Allah tak nak adik-beradik tolong dia. Orang lain tolong dia. Kita duk fikir bila ujian anak-anak akan jaga kita. Tak, Allah tak nak benda tu. Allah nak suruh jiran sebelah dia jaga dia. Kita duk fikir bahawa kalau sekiranya kita susah, orang kenal-kenal membantu. Allah tak nak begitu. Allah beri pada orang dia tak kenal bantu supaya dia tahu luasnya pertolongan Allah. Sebab kita ada satu perangai, kalau kita susah kita pun nampak orang tertentu. Orang tertentu yang punya hubungan dengan kita. Lalu Allah datangkan orang yang tak ada hubungan dengan kita. Tak sama dengan orang Islam. Orang Islam fikir dah kita yang susah ni orang Islam nak tolong. Tak. Allah datangkan orang tidak Islam tolong kita. Kerana begitu luasnya pertolongan Allah. Itu berlaku pada Nabi SAW. Pada waktu Rasulullah SAW di pulau ekonomi 3 tahun. 3 tahun tak boleh makan, tak boleh minum, tak ada jual beli, tak ada perkahwinan. Mana-mana pedagang yang cuba jual bahan makanannya pada orang Islam, maka musyrik datang ambil barang tu. Rampas dan membayar dengan harga 2 kali, 3 kali lipat. Undang-undang dalam negara tu, dalam perjanjian yang mereka gantung dalam Kaabah, tiada jual beli dengan orang Islam dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tak ada jual beli. Sehingga para sahabat pergi ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Makan daun kayu. Minum air lopak. Sehingga tahi mereka seperti tahi kambing. Berbiji-biji. Dek makan rumput. Dek makan daun-daun, makan daun-daun kayu ni. Jadi macam kita tengok kambing dia makan daun-daun, kita tahi dia berbiji-biji. Kata sahabat, kami duk makan daun-daun ni dan tempoh 3 tahun pemulaan ekonomi. Bila najis kami keluar ni betul macam tahi kambing. Sama. Artinya berat ujian. Sehingga bagaimana datang pertolongan Allah? Sebagai orang kafir tak tegar melihatnya. Kenapa sampai jahat macam tu? Tak nak beri makan minum. Ialah tak setuju, tak nak masuk Islam, nak lawan tu hal lain. Tapi tak beri makan, ini menafikan hak kemanusiaan. Macam Israel buat kepada orang Palestin hari ini. Tak ada makanan, tak ada minuman. Potong semua, elektrik tak ada, semua tak ada. Tak ada ambulans, tak ada obat-obatan. Nampak sangat bukan manusia yang jahat tu. Ini bukan, kita kata kalau secara undang-undang antarabangsa, maka bukan undang-undang kemanusiaan. Tapi lihat macam mana Allah datangkan pertolongan. Bila orang kafir buat macam tu. Akhirnya apa jadi? Allah jadikan sebahagian orang kafir ni rasa belas kasihan. Tak jadi. Kita mesti koyak perjanjian itu. Mesti kita koyak. Kita mesti lawan. Perang-perang takkan kita nak biarkan manusia ataupun orang Islam ni mati. Walaupun kita tidak berada agama mereka. Tapi ini kejahatan, kezaliman. Akhirnya mereka pakat. Kerana pemimpin-pemimpin yang tak tegar melihat. Lalu mereka kumpulkan pemuda-pemuda mereka. Dan mereka mendatangi Kaabah dengan nekat untuk menghancurkannya. Lalu dihalang oleh Abu Sufyan, oleh Abu Jahal, Ulha. Dihalang. Mereka dah nekat, hari ini bergeluman darah-darah dah. Ini kezaliman yang tidak boleh kami terima. Tidak pernah kami orang Quraisy sekedekut itu. Tidak mungkin kedekut macam tu. Sebab nak bagi makan pun tak boleh. Banduang pun layak makan. Semua orang layak makan. Siapa pun dia. Semua orang layak minum. Semua orang layak. Untuk dapat benda-benda kemanusiaan ini. Tuan Nabi SAW telah bermimpi. Dalam perjanjian tadi, mereka juga menggunakan nama Allah. Bismikallahumma. Dengan nama Allah. Lalu perjanjian itu ditulis. Tiada jual beli dengan orang Islam. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Sekian. Perjanjiannya. Lalu Rasulullah SAW beritahu pada Abu Talib. Saya bermimpi. Ataupun Rasulullah SAW memberitahu pada Abu Talib. Bahawa surat itu sebenarnya sudah penghancur dimakan anak-anak. Melainkan kalimah Allah tidak dimakan oleh anak-anak. Rasulullah beritahu. Jibril memberitahunya. Lalu waktu mereka bertekak depan Kaabah. Untuk menghancurkan surat perjanjian
pemboikotan umat Islam selama 3 tahun. Tahun yang panjang. 3 tahun. Panjang. Ini kita baru masuk hari ke-7. Kalau Palestin di hari ke-6. Kita hari ke-7. Akhirnya Abu Talib menyampaikan kata-kata Nabi SAW. Surat itu sudah menghancur melainkan kalimah Allah. Lalu mereka bertekak angkat Kaabah. Yang seorang akan hancurkan juga surat. Hancur tak hancur, kita hancurkan. Bila datang pengkhabaran itu, mereka kata Muhammad bohong. Lalu kata mereka, kalau Muhammad benar, kamu hentikan benda ini. Akhirnya mereka ramai-ramai masuk Kaabah dan melihat surat itu sudah penghancur. Dimakan anak-anak. Melainkan kalimah Allah. Dan di situ apa dia? Allah beri pertolongan anak-anak. Yang makan surat perjanjian itu. Bagaimana Allah beri pertolongan? Orang yang tak dijangka, ni orang-orang kafir yang juga Allah beri dia simpati. Dan begitu pertolongan Allah. Akhirnya bila orang tu tawakal, dia pertolongan datang macam tu. Sebab tu kita sebut tadi, setiap ujian datang dengan kekuatan kita. Kita tak sekuat mereka dan ujian. Dan bila Allah uji, Allah bantu. Dan Allah akan beri jalan keluar bila mana seorang benar-benar ingat Allah. Atau kalau kuat ingatannya kepada Allah, maka datang keajaiban dalam pertolongan. Allah tolong. Dan manusia melihat sebagai solusi jalan keluar. Tapi bila Allah nak tunjuk ini benar-benar pertolongan dari Allah, yang makna Allah redai, maka Allah jadikan dalam pertolongan itu ada keajaiban. Pertolongan Allah. Ini ilmu Allah. Tuan-tuan berlaku dalam satu kisah yang masyhur. Kita boleh sebut kataan, tadi kita sebut tentang tawakal, taslim. Taslim kita dah sebut. Artinya meyakini tentang ilmu Allah tentang kita. Kita lemah, Allah tahu. Ya Allah, aku lemah, aku tak kuat. Kemana kita mengadu pada Allah, kita beritahu apa yang Allah dah tahu tentang kita. Ya Allah, Engkau mengetahui kelemahan diriku. Engkau mengetahui segala sifat keji yang ada padaku. Ya Allah, Engkau mengetahui segala perkara buruk yang ada pada diriku. Maka kita pun minta pertolongan Allah. Ada seorang sahabat, namanya Hudair. Hudair. Satu cerita yang menarik tentang Hudair dalam makna tawakal. Dan dalam makna taslim. Menyerahkan ilmu Allah. Allah tahu. Kita kadang-kadang bila susah nak suruh orang tahu. Sebab apa? Orang tahu, orang tolong. Tak, Allah tahu. Allah tahu hambanya susah. Satu hari, baginda sallallahu alaihi wasallam hantar sekumpulan tentera peninjau untuk melihat gerakan musuh. Nabi pun pilih beberapa orang tentera. Salah seorangnya Hudair. Kebetulan tahun tu tahun kemarau. Bekalan tak banyak. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam beri setiap tentera ini bekalan untuk perjalanan tadi. Beri bekalan, makanannya, bagi kurma, bagi sekian. Melainkan Rasulullah terlupa beri bekal pada Hudair. Nabi lupa. Dan banyak tentera tu Nabi lupa seorang. Lupa. Maka Hudair dia tak cakap apa-apa. Dia kata, ya Rasulullah, kamu lupa beri aku. Tak. Dia tak sebut. Dia tawakal pada Allah. Dia malu untuk kata begitu pada Nabi SAW. Malu. Maka tentera ni pun berjalan. Dan Hudair duduk belakang sekali. Belakang. Sambil dia berzikir pada Allah. Dia menyebut, La ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ni'maz zat huwa ya Rabb. Diulang zikir tadi. Yang memberi maksud, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Maha suci Allah. Tiada daya, tiada upaya melainkan dari Allah. Sebaik-baik bekalan ialah Allah. Ni'maz zat huwa ya Rabb. Sebaik-baik bekalan ialah dia, yakni Allah. Tentang dia berzikir dengan zikir ini. Kadang-kadang dia lapar, tak ada bekalan. Dan kawan-kawannya menganggap macam dia ada bekalan. Kita tak pedulilah, kenapa orang masih fokus pada diri. Jibril AS turun. Beritahu pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kamu terlupa beri bekal pada seorang sahabatmu bernama Hudair. Dan dia sentiasa berzikir sepanjang perjalanan. Bertawakal pada Allah. Kalimahnya bercahaya di langit. Kalimah yang dizikir tadi bercahaya di langit. Dia benar taslim penyerahannya pada Allah. Dia kata,
ni'maz zat huwa ya Rabb. Baik bekalan ialah Allah. Itu bekalan terbaik, Allah. Lalu Nabi SAW panggil seorang sahabat lain. Ni bawa bekalan, pergi kejar rombongan tu. Dan sampaikan salamku pada dia. Katakan padanya, Rasul yukri'ukas salam. Nabi kirim salam. Kalau kita dah adab kirim salam, kita boleh sebut macam ni, baik dengan lafaz Assalamualaikum, kirim salam. Kalau tak sebut pun tak apa, kita sebut saya kirim salam. Cukup. Nabi kata, Ar-Rasul yukri'ukas salam. Rasul memberikan salam pada kamu. Kirim salam. Dan beritahu kamu bahawa dia lupa beri bekalan. Lupa. Dan kamu telah berzikir dengan satu zikir yang menyebabkan Jibril mengingatkan aku. Jibril datang. Kerana kalimah zikirnya naik sampai ke langit 7. Sehingga Allah perintahkan Jibril. Kerana Jibril kedudukannya di langit yang ke-7. Perintahkan Jibril turun, jumpa Nabi SAW. Maka Rasulullah siapkan bekalan dan beri. Kemudian kejar dan sampaikan apa yang Rasul pesan. Nabi kirim salam, Nabi lupa beri bekalan. Jibril yang beritahu aku tentang apa yang berlaku pada kamu. Atas baik saja Hudaid mendengarnya, dia pun memuji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi SAW. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian dia berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zakarani Rabbi min fawqi sab'i samawat wa min fawqi arshihi wa rahima ju'i wa dha'fi ya Rabb kama lam tansa Hudairan faj'al Hudairan la yansaka. Maksudnya, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah mengingati aku daripada langit yang ketujuh, daripada atas arasnya, yang telah merahmati kelaparanku dan kelemahanku. Ya Allah, sebagaimana engkau tidak pernah lupa pada Hudaid, jadikan Hudaid tidak pernah lupa padamu. Kata Allah Ta'ala tak pernah lupa pada kita. Kita yang lupa ke Allah. Allah tak pernah lupa. Allah tak pernah lupa bila kita ada masalah, bila kita ada kesalahan. Allah tak pernah lupa. Tapi kita yang lupa pada Allah. Kadang Allah datangkan memang benda ni semua untuk kita ingat Allah. Sebab kita lupa lama dah. Dengan harta kita lupa lama, dengan kekuatan kita lupa lama, dengan kesihatan kita dah lupa lama, dengan duk sibuk dengan keluarga kita dah lupa lama kat Tuhan. Masjid jangan-jangan nampak. Quran pun jangan-jangan buka. Majlis ilmu pun jangan-jangan datang. Tetapi Allah tak pernah lupakan kita. Kalau Allah beri satu peringatan supaya kita tak lupa. Sebab tu kita kena doa pada Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau tidak pernah lupakan aku, jangan jadikan aku lupakan kamu, ya Allah. Sebagaimana engkau tidak pernah lupakan aku, jangan jadikan kami lupakan kamu, ya Allah. Tetapi Allah tak pernah lupa kita. Dengan ilmunya Allah mengetahui tentang kita. Hatta kalau hari ni, tuan-tuan, kita susah. Lalu kita tak angkat tangan berdoa minta tolong Allah, Allah tetap tolong. Kerana Allah tak lupakan kita. Apatah lagi kalau kita angkat tangan dan memohon. Dengan adab, dengan tawaduk, dengan rendah diri, dengan takhasyuk. Allah tak pernah lupa kita. Tapi yang menjadi masalah, kita yang lupa Allah. Yang lupa Allah sampai sebahagiannya syirik pada Allah. Tapi Allah tak pernah lupa bagi rezeki pada dia. Allah tak pernah lupa bagi dia nikmat yang pelbagai. Tetapi bila kita menilai kehidupan beragama kita, banyaknya waktu kita lupa Allah. Walau Allah tak lupakan kita. Yang kita katakan, ketika mana Allah beri kita senang sikit, oh dia punya lupa panjang. Berminggu, berbulan, kadang-kadang bertahun. Kadang sampai pencing. Kadang sampai pencing. Baru berazam pencing ni ingatlah. Tetapi sepanjang dia hidup sampai di pencing, banyaknya rezeki Allah bagi. Banyaknya kemurahan Allah bagi. Banyaknya nikmat yang Allah beri. Kerana Allah tak pernah lupa hamba-Nya. Hamba yang lupa pada Allah. Hamba lupa. Sebab itu ni doa yang baik kata Hudaid. Doa yang baik yang disebut oleh Hudaid. Ya Allah, sebagaimana engkau kama lam tansa Hudairan faj'al Hudair la yansaka. Ya Allah, sebagaimana engkau tak pernah lupa pada Hudaid, jadikan Hudaid tidak pernah lupa padamu. Ini kisah Hudaid ya Allah Ta'ala tentang makna taslim. Allah tahu tentang kita. Tahu. Dan yang ketiga kita sebut makna tafwid. Apa itu maksud tafwid? Tafwid maknanya redha dan tenang dengan semua yang Allah takdirkan. Itu tafwid.
Ini makam paling tinggi sekali. Tawakal, kita yakin janji Allah. Tentang setiap benda yang kita buat, janji Allah. Tentang kita solat, kita yakin pada janji syurga Allah, pahala Allah. Kita berzikir, kita yakin pada jalan keluar pada kesusahan kita. Manakala taslim, berarti kita tahu Allah tahu tentang kita. Kalau hari ini kita tak angkat tangan, kita tak berdoa, kita tak mengadu, tak merintih, Allah tahu tentang kita. Maka ini taslim. Dan ketiga peringkat tertinggi namanya tafwid. Tafwid maknanya, apa pun berlaku yang Allah beri pada kita. Kita nak ke kita tak nak. Kita redha. Kita redha. Redha dengan segala hukum Allah SWT. Yang ini qada dia. Ini makam para Nabi. Para Nabi ini makam dia. Lepas tu kata ulama, bila kita sebut tentang makam-makam ini ataupun kelebihan-kelebihan ini, bila golongan mukminin, orang beriman, dia ada tawakal. Atas sikit pada orang beriman. Atas sikit pada hamba-hamba Allah yang terpilih, maka dia ada sifat taslim. Atas sikit daripadanya, maka dia ada sifat tafwid. Tafwid sifat yang kita katakan lebih tinggi. Sifat ini sifat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebut oleh para ulama. Bila disebut tentang golongan tawakal ini orang awam, taslim ini orang khusus, ini para walinya. Disebut golongan tafwid ini para Nabi. Para Nabi alaihissalam yang makam tertinggi. Setengah menyebut bahawa tawakal sifat para Nabi, taslim sifat Nabi Ibrahim, dan tafwid sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, apa tidaknya? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam itu telah diangkat menjadi kekasih Allah tertinggi. Bayangkan dia jadi kekasih Allah, patut dapat semua special pada pandangan akal logiknya. Tidak, Nabi redha dengan segala benda yang berlaku. Kehilangan ayah, kehilangan mak, kehilangan atuk, kehilangan puak saudara, kehilangan isteri, kehilangan anak-anaknya. Anak-anak lelaki yang kecil. Bukan kehilangan anaknya, melainkan Fatimah. Wafat kematian. Nabi redha semua. Padahal secara logik kita berfikir hawa nafsu kita. Kalau namanya tersayang, VVIP. VVIP dalam penafsiran kita ialah segala benda nikmat dunia. Tapi tidak VVIP di sisi Allah. Kalau kita sebut VIP ni, pinggang dia besar sekali, gelah dia besar sekali. Kursi dia empuk sekali kalau sebut VIP dunia. Ikan dia besar sekali, ikan kita kecil. Dia pilih kita. Dia ikan siakak sebab dia VIP. Nasi lemak kita akan pilih. Dia ikan siakak. Nasi lemak kita telur, sebiji belah 8. Orang biasa, VIP bagi 3 biji telur. Itu dalam definisi VIP nafsu kita. Kalau kita sebut layanan VIP, kita dah nampak, oh ni bisnes lah, kalau naik kapal terbang. Ini disambut, ni dia beri minum sekian-sekian. Kalau hotel, sebut VIP ni, terus diiring sampai ke bilik. Kita tolong cari bilik kita, tolong angkat barang. Kalau bukan VIP, angkatlah barang sendiri. Atau bau ke, terkehir bau, cakap. Sebab bukan VIP. Bilik pun cari sendiri sampai sesak. Itu bukan VIP. Tetapi di VIP di sisi Allah bukan itu. VIP di sisi Allah, makin VIP orang tu makin berat ujian dia. Sebab tu sahabat kita di Palestin itu VIP Allah. Mereka semua VIP Allah. Allah dah bukakan syurga seluas-luasnya untuk mereka. Mereka boleh masuk waktu mana mereka nak. Seluas-luasnya. Walau ditutup di seluruh daratan, air, tetapi langit dibuka pintunya untuk mereka. Menjadi syuhada. Sehingga Palestin menjadi bumi paling subur dengan para syuhada. Yang paling ramai dalam dunia sekarang. Bumi paling barakah. Dan bila bumi paling barakah, bumi yang dibanjiri oleh darah para syuhada. Ini darah-darah orang yang hebat. Orang-orang yang membuktikan kekuatan mereka. Itu VIP Allah. Nabi Muhammad SAW, sebagai kekasih Allah, patut VIP Allah dengan perkiraan nafsu kita macam Mahathir Rum dan Parsi. Itu disebut oleh Umar Khattab, ya Rasulullah. Mahathir Rum dan Parsi, kasurnya, tilangnya empuk, bodyguard, makanan. Sedangkan kau tidur atas lantai, beralaskan pelepah kurma sampai berbekas belakang. Umar menangis. Bila ini VIP Allah, tapi duduknya macam ni. Sedangkan Mahathir Rum, Parsi dengan kasur yang tebal,
dengan bodyguard, dengan buah-buah yang lazat, makanan macam-macam. Rasulullah tersenyum. Kami berkata, wahai Umar, kita ada akhirat. Itu yang kita nak cari. Apa sangat dunia ini? Cuma tumpang berteduh seketika. Aku seperti orang musafir, berteduh di bawah pohon rindang, kemudian aku akan ketinggalkan. Apa dunia ini? Sekadar persinggahan. Dan Rasulullah tak rasa apa pun nilai dunia. Sebab bila seorang sudah VIP Allah, dia tak rasa apa nilai dunia. Kalaupun dia pegang dunia untuk dicari akhirat. Kalaupun dia pegang. Kalau dia pegang dunia. Seperti Umar bin Abdul Aziz pegang dunia. Dia nak akhirat. Seperti Nabi Allah Sulaiman AS. Kalaupun dia kuasai seluruh dunia. Tapi bukan untuk nafsunya. Untuk agama dia. Ini dikatakan makam tafwid tertinggi. Apa yang Allah takdirkan pada Nabi SAW, Nabi redha. Kehilangan orang yang paling disayang. Dalam perang Uhud. Kematian Hamzah. Kematian yang paling menyedihkan dia. Sehingga baginda setiap hari Khamis melawat medan Uhud untuk menziarah report saudaranya Hamzah. Yang akhirnya diikuti oleh anaknya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah juga berbuat demikian sesudah kewafatan Nabi SAW. Bila saja datang hari Khamis, dia datang ziarah. Di kuburan Uhud. Ziarah. Sehingga hari ini kalau kita ke Mekah, ada tempat sunat ziarah ialah Uhud. Kuburnya dan juga belajar daripada peperangan. Dan kita selalu sebut, peperangan Uhud ialah pembelajaran terbesar umat Islam. Kenapa mereka kalah dalam kehidupan? Kerana mereka tidak mentaati Rasul. Tahu kenapa kita gagal dalam kehidupan rumah tangga kita, gagal dalam kehidupan korporat kita, dalam kehidupan persahabatan kita. Kerana kita meninggalkan Rasulullah sebagai ketua kita. Pegangan dan pedoman kita. Sebab itu kita gagal dalam hidup. Kita kalah sebagaimana kalahnya perang Uhud. Walau Zuhair mula-mula menang, kelak kita akan kalah. Waktu kita meninggalkan perintah Nabi SAW, memang mula-mula Zuhair macam menang. Okey Ustaz, hidup bahagia, okey, tak ada apa masalah. Duit masuk, semua okey. Walaupun saya tak pergi solat Jumaat, saya tak belajar, saya tak pernah kenal sunnah Nabi SAW. Ya, kamu ni macam orang yang masuk perang Uhud. Mula memang menang. Lalu bila mula terpesona kamu dengan dunia, dengan rampasan perangnya, akhirnya kamu tewas. Akhirnya datang ujian demi ujian. Ya, jiwa kamu lembik. Jiwa kamu lemah. Kamu mudah putus asa. Kamu mudah nampak dunia ini sempit. Kamu mudah nampak gelap. Sehingga tak nampak cahaya Allah yang terang benderang. Bukan kerana cahaya yang tak ada, tapi kerana mata kamu buta. Cahaya Allah sentiasa ada. Yang tak nampak dek kerana buta. Buta kita melihat cahaya Allah dan penyelesaiannya. Hari ini, pemimpin-pemimpin Islam buta. Dalam melihat penyelesaian umat. Mereka buta. Bukan tak ada cahaya itu. Quran dan sunnah Rasulullah seterang-terang cahaya Allah atas muka bumi ini. Bagaimana disebut oleh Nabi SAW. Wa tarakana ala mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha. La yazigu anha illa halikun. Dan Rasulullah meninggalkan kita pada hamparan putih. Yang terang benderang. Yang malamnya seperti siang. Duk terang, yang malam macam siang. La yazigu anha. Tidak terseleweng daripadanya melainkan orang yang akan binasa. Rasulullah SAW tinggalkan kita Quran dan hadisnya. Menjadikan siang dan malam sama. Kita kata malam gelap. Siang terang. Itu bagi orang tak ada panduan. Contoh kita umpama kita kalau ada lampu. Rumah kita kalau buka lampu siang dan malam ada beza atau tidak? Contoh pergi mall. Daripada pagi sampai malam. Ada tak beza? Tahu ya Allah, sebelah malam. Masuk tadi sebelah pagi. Keluar sebelah malam. Tak ada beza kerana siang dan malam serupa. Itu gambaran mall. Biasa masuk mall. Demikian kalau seorang itu ikut Islam, ikut Nabi SAW. Tak ada benda yang dia nampak celaru dalam hidup. Tersusun. Nampak solusi. Siang malam sama. Kita boleh bergerak pantas. Bagaimana kita berlari ketika mana siang, kita boleh berlari malam. Maksudnya ketika mana kita boleh berlari ketika senang, kita boleh berlari ketika susah. Ketika mana kita boleh tersenyum ketika gembira, kita juga boleh tersenyum ketika sedih. Kerana melihat pahala yang Allah sediakan. Tu tuan-tuan, saya tengok. Ada seorang perempuan. Semalam,
Palestin, perempuan, kerja nurse. Dia melaung kegembiraan, suami saya sudah syahid, suami saya sudah syahid. Dia punya gembira lain macam. Dia bukan buat-buat. Takkan nak buat suami mati. Atau kalau ada seorang perempuan, laki dia jahat pun dia tak tunjuk gembira mati dah, suami jahat saya. Dia pun tak tunjuk. Ini dia gembira dengan syahid suami dia. Dia pun kata, suami saya sudah syahid. Ustushhida zawji. Suami saya telah syahid. Mukanya muka gembira. Dan sampai macam tu Allah jadikan dalam musibah dia boleh bergembira. Ini orang-orang yang malamnya seperti siang. Musibahnya seperti nikmat. Kita tuan-tuan dalam nikmat pun macam musibah. Asyik-asyik nasi lemak, asyik-asyik nasi lemak. Dalam nikmat. Marah ke nasi lemak. Asyik-asyik nasi goreng. Ada lain. Itu nikmat. Asyik-asyik ubi kayu. Ni yang geng nikmat ni. Dia rasa macam musibah. Kalau suami jalan abang ni asyik-asyik jalan situ tak ada tempat lain ke? Bawa ke kubur baru tahu. Dia punya tak ada rasa nikmat. Asyik berjalan di sini, asyik berjalan sini. Walau itu nikmat. Nikmat. Itu masalah kita. Masalah kita ialah sedih dalam nikmat. Sedih. Ketika orang yang Allah beri petunjuk ini, gembira dalam ujian. Dan sampai bila kita nak sedih dalam nikmat? Sampai bila tuan-tuan kita nak berputus asa dalam ujian? Dan itu bila kita sebut tentang tafwid. Kataan tawakal, taslim dan tafwid. Ini semua menjadikan kita letakkan pergantungan kita pada Allah sehingga sama keadaan kita. Senang atau susah. Sama. Saya macam ni lah. Ada duit macam ni, tak ada duit macam ni. Sama. Tak berubah. Ada duit ke masjid, tak ada duit pun ke masjid. Saya ada duit pun saya ke kuliah, tak ada duit pun kuliah. Tak ada beza. Ini baru pantang dapat bonus sikit siap. Kuliah 2 bulan tadi. Baru dapat bonus. Dia berubah sikit je. Pantang buka bisnes sikit lah tu. Tak ada solat jemaah. Oh, buka bisnes sikit. Ini kita cepat berubah. Orang yang sentiasa menyerahkan urusan pada Allah. Dia tak berubah. Dan yang paling sukar ialah untuk tak berubah. Itu nama istiqamah. Sekaya-kaya kita macam tu. Miskin kita pun macam tu. Orang boleh jumpa kita di tempat yang sama, dijumpa waktu kita kaya. Kalau jumpa saya masih kaya, saya kat sini. Kalau nak jumpa saya masih miskin, saya pun kat sini. Saya tak lari ke mana-mana. Saya cuma duduk kat sini. Itu gambaran. Kalau dia seorang anak, dia berjaya tak berjaya, dia tetap anak. Dia berjaya, dia tetap anak pada ibu dan ayahnya dan taat. Kalau dia gagal atau dia kecewa, dia tetap anak kepada ibu dan ayahnya yang taat. Tak ada beza. Sampai mak dia nampak tak ada beza, dia suruh khidmat. Kau ni tak ada duit pun khidmat sama. Ada duit pun khidmat sama. Jadi tak boleh beza. Sebab dia orang yang sama. Kerana benar tawakalnya pada Allah, taslim pada Allah dan tafwid. Kata Imam Abu Ali Daqqaq, maksud tawakal itu ialah makan tanpa tamak. Apa maksud makan tanpa loba? Maksudnya tuan-tuan sekalian, kita kan bila makan, kita rasa lepas ni dah tak ada makanan tu kena makan banyak. Tak akan ada lagi rezeki. Dia macam ni, kalau tuan-tuan tahu, lepas makan ni ada lagi orang ajak kita makan. Tuan-tuan makan banyak ke sikit? Tuan-tuan lepas ni, ada orang jemput. Tak boleh, saya kena makan sikit sebab orang rumah ajak makan pula kat luar. Tuan-tuan makan sikit. Saya kena makan sikit, ni ada kawan pula ni. Baru datang daripada luar. Kita nak kata tu makan sikit. Tuan-tuan orang tawakal, bahawa dia tak akan makan secara tamak. Dia tahu rezekinya masih ada. Dia tak pernah bimbang. Yang jenis baru makan sarapan dan fikir, nanti tengah hari nak makan apa? Dia suatu. Ini tawakal rapuh. Jadi kita yakin ada rezeki kita. Kalau tuan-tuan tak boleh bimbangkan, rezeki tu jalan je. Rezeki tu jalan. Tuan-tuan bimbang ke tak bimbang, rezeki tu jalan macam tu. Pagi datang, tengah hari datang, malam datang rezeki. Maka tak perlu kita tamak. Untuk kita ambil hak orang lain lagi lah. Nanti ada lagi rezeki. Itu bila dimaksudkan makan tanpa tamak. Juga dengan maksud, ambil hak kita, jangan ambil hak orang. Ambil hak kita, jangan ambil hak orang. Ini kalau kita tu zaman-zaman kecil. Mak ayah potong ni. Mak kita potong ikan sampai 4 potongan. Ni hak abang. Ni setengah-setengah. Kita makan hak kita je. Ajar. Jangan bagi. Itu yang abang punya. Jangan ambil. Jangan tamak. Itu hak orang. Nanti mak ada lagi nak bagi tu. Kita tak sabar. Ikan abang pun kita ambil. Akhirnya bertumbuk luar.
Itu umpama dia. Analogi contoh dia. Kata Yahya bin Mu'az. Ini satu ibarat nak beritahu tentang hakikat tawakal. Kalau pakai baju tasawuf, baju domba, macam kamu pergi buka kedai untuk orang datang simpati pada kamu. Maksudnya, kalau kamu letakkan tawakal kamu pada pakaian. Lalu kamu pakai satu pakaian yang mendorong orang datang. Macam saya pakai jubah. Ini mendorong orang datang. Oh, ini pasti orang alim sah. Ini pasti ulama mendorong. Itu boleh mematikan tawakal. Bila Yahya bin Mu'az kata, kamu pakai baju sufi, ini bulu domba ni baju sufi, seperti kamu macam buka kedai supaya orang datang. Kata kamu ni sufi, kamu ni baik. Tak perlu pada benda tu. Bukan kata tak payah pakai. Jangan berfikir begitu. Jangan kerana berfikir begini, berpakaian begini supaya orang datang. Macam kita lah tuan-tuan. Kita pakai baju-baju yang agak kita katakan kelas lah. Supaya orang nampak kita siapa. Maka itu macam kita buka kedai. Gambaran ni. Macam buka kedai supaya orang datang. Dan kalau kamu berbicara seperti orang zuhud, bicaranya lembut, ini macam orang sedang bekerja. Sebab dengan kata-kata kamu, orang pun terpikat. Orang pun akan muliakan kamu. Kalau itu ibarat kamu. Dan kalau sekiranya datangnya kafilah. Kafilah ni maksudnya perdagangan, perniagaan. Kalau kamu ada perniagaan, itu disebut sebagai ta'arud. Dia terjemah di sini, suatu yang nampak. Berarti kalau kamu ada perniagaan, kamu rasa macam, oh saya tak perlu apa, saya dah ada ni. Maka itu membatalkan makna tawakal. Bukan maksud jangan pakai baju tu, bukan. Tapi kalau niat kamu begitu. Kita Ustaz, kalau pakai baju, baru orang kenal kita siapa. Ni kalau tak pakai baju ni, orang tak kenal kita ulama, kena pakai ni. Dia nampak ulama. Senang sikit lah orang nak layan kita dengan baik dan sebagainya. Kalau begitu, wasak tawakal kamu. Wasak tawakal kamu. Kalau menganggap dengan kamu pandai bercakap, lalu memberi satu kredit untuk kamu, kamu silap. Betul, ada orang bisu rezekinya lebih murah daripada orang bercakap. Bisu tapi rezekinya lebih murah. Ada orang berpakaian biasa, dia lebih dipandang oleh orang lain. Maksudnya, jangan letak pergantungan pada benda tu. Jangan letak pergantungan pada benda tu. Pergantungan kita pada Allah. Kalau kita kata, saya ada perniagaan, sudah jamin masa depan. Jangan kata begitu demikian. Ada seorang hamba Allah, tuan-tuan. Dia rugi satu malam 200 juta. Cerita macam mana dia boleh rugi 200 juta. Dia lupa password. Dia beli Bitcoin. Bitcoin tu dia ada password dia. Dia digital. Crypto. Tiba-tiba harga Bitcoin naik. Ni orang main Bitcoin tahulah. Dia beli dulu murah RM63. Naik Bitcoin harga RM63,000 sekeping. Dia pun nak jual. Lupa password. Malam berlalu dia rugi 200 juta. Kan esoknya turun tau. Bayangkan Allah nak ambil 200 juta sekali. Sebab lupa password. Kita lah ada peti besi. Lupa password peti besi. Macam mana agak-agak? Lupa ni. Padahal ni nak guna duit ni ada orang jual benda cash ni. Untung ni kalau beli. Kita pun kita ada cash. Dia jual barang masa cuti pula. Bank tutup. Nak tak beli ni. 70,000. 70,000 cash. Kata ni untungnya barang harga 200,000. Tak apa, saya beli. Tiba-tiba lupa password peti besi. Rugi macam tu. Lihat bila Allah nak ambil. 200 juta satu malam. Setakat ada RM200. Setakat ada RM20,000 dalam bank. Ini orang boleh rugi 200 juta satu malam. Ya, kita tak boleh kata rezeki itu jaminan. Bukan. Tapi Allah jamin kita rezeki. Tapi rezeki itu bukan jaminan kita. Allah jamin rezeki. Ini bukan maksud saya katakan kalau kita sudah punya perusahaan, perniagaan, ampai, oh ini masa depan saya, anak-anak saya. Kita tak tahu benda tu. Kita banyak syarikat kita dengar hebat. Dulu, kalau tuan-tuan zaman tuan-tuan pakai Nokia. Nokia sekarang dah tukar jadi Chokia. Tak ada nilai. Bankrupt. Dulu dia lead, semua orang pakai Nokia. Semua daripada ustaz, tok guru, korporat, semua Nokia. Ini tak ada. Tak ada. Ni BlackBerry ni habis licin. Tak ada lah. Semua licin. Nak cerita itulah dunia. Kali itu kepergantungan kita pada Allah. Kita tak ada kata, oh saya tinggalkan satu bisnes, 7 keturunan boleh makan. Yang cakap 7 keturunan. Sebab itu kita ajar apa yang disebut oleh Hudai. Ni'maz zat huwa ya Rabb. Sebaik-baik bekalan ialah Allah. Jadi kan anak kita berbekal dengan Allah.
Anakku, Allah tak pernah lupakan kamu. Ada rezeki kamu. Jaga ibadat, jaga ketaatan. Usaha sebagaimana Allah perintahkan. Rezeki ada di hadapan kamu. Allah sudah siapkan. Tak perlu fikir nak waris harta ayah untuk jadi kaya. Tak perlu. Kalau ayah ditakdirkan tak tinggal apa-apa. Jangan kamu sedih. Kalau ayah tak tinggal apa-apa. Kalau ayah misalnya tiba-tiba dekat nak mati, ayah nak sedekah harta ni semua pada orang. Jangan kamu sedih. Kerana ayah dah berikan pada kamu suatu benda paling bernilai. Allah dalam hidup kamu. Allah akan jaga harta. Allah akan jaga rezeki kamu. Itu penting kita ayah-ayah ni. Untuk teguhkan keyakinan anak kita dengan Allah. Bukan kita teguhkan keyakinan dengan harta yang kita tinggalkan. Nanti kamu akan inherit. Mewarisi harta ayah ni. Harta ayah ni 7 keturunan tak habis ni. Kapal-kapal, tongkang-tongkang, lori-lori, tanah-tanah. Semua ayah punya. Ini bukan jaminan. Itu cuma kebanggaan. Kelak benda tu semua hilang. Semua hilang. Ini dia orang buat statistik, kajian. Kita baca je lah. Ni 85% orang kaya ialah generasi pertama. 15% yang kaya generasi kedua. Tak tahu apa maksud dia. Maksudnya, banyak orang kaya ni dia pun kerja, Allah pun izinkan dia pun kaya. Tapi anak yang kaya macam dia, daripada 85% tadi cuma 15%. Yang lain anak semua jadi kaya belakang. Ni kita duk ingat, kita bapak ni duk tinggal anak ni banyak. Anak saya akan kaya macam saya. Kita orang pandai ni, duk ingat anak saya akan pandai macam saya. Tak. Itu statistik mereka tu yang hakikat lagi teruk. Mereka kata yang kaya 85% ini ialah generasi pertama. Kalau masuk second generation, generasi kedua cuma 15% saja yang boleh kekalkan kekayaan dia. Artinya lagi 70% hilang. 15%. Maksud kalau seorang ayah tu kaya, untuk anak tu kaya, kebarangkalian dia tidak kuat. Sebab kerja anak perhabis harta ayah. Itu memang kerjanya. Saya duk baca geng-geng orang kaya. Bukan baca kita minat, bukan nak baca macam mana. Tengok bagaimana Allah susun rezeki. Rezeki hamba. Ini orang kaya. Kaya sungguh lah. Kalau saya sebut pun tuan-tuan kenal. Saya tak sebut lah. Dia tak nak beri pada anak dia. Semua dia letak pada kebajikan. Semuanya. Anak dia merayu dalam Facebook ni minta. Tak bagi. Semua dia derma belakang. Dia tak akan beri pada anak. Nak cari sendiri. Apa macam tu. Yang maksudnya tuan-tuan lihat rezeki Allah buat. Ayah ni memusuhi anak, tak nak berikan anak. Memusuh anak. Ada seorang hamba Allah lagi pun kaya. Anak 3. Seorang jadi sami. Seorang sibuk berpoya-poya. Berhabis piti. Seorang kerja kat luar negara tak nak balik. Dia malu kata guna harta bapak dia. Dia tak tahu waris. Kalau tuan-tuan nak waris boleh dah apply. Anak dia semua tak layak. Dan inilah cerita bagaimana perlu kita kuatkan tawakal kita pada Allah. Jangan ingat kalau rezeki kita tak banyak, anak kita pun sama cerita. Allah telah menyusunnya. Serah pada Allah. Apa yang baik, apa yang lebih aslah, apa yang lebih bagus untuk takwaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.